Datuk Mohan anak lelaki Tanggaresu. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Soalan saya soalan keempat. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bangun mewakili Kementerian Luar Negeri dan juga Yang Berhormat Menteri Luar Negeri yang masih dalam proses kuarantin lagi, Tan Sri Yang Di-Pertua tak dapat hadir bersama kita pada pagi ini. Kerajaan tegas dalam komitmen mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara termasuk di Laut Cina Selatan. Kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sentiasa memberikan perhatian terhadap keselamatan di kawasan perairan negara. Tindakan-tindakan yang diambil termasuklah rondaan, pengawasan, pemantauan dan penguatkuasaan di dalam kawasan maritim Malaysia untuk memastikan kepentingan negara sentiasa terpelihara. Semua agensi-agensi penguatkuasa dan pemantauan maritim di negara ini sentiasa komited dalam memastikan kedaulatan dan hak kedaulatan Malaysia adalah kekal terpelihara. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN bersama rakan-rakan dialog pada minggu lepas 9 hingga 12 September 2020 yang lalu, Yang Berhormat Menteri Luar Negeri telah menegaskan sekali lagi pendirian Malaysia berhubung Laut Cina Selatan yang mana isu ini perlu diselesaikan secara damai menerusi pendekatan diplomatik selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa termasuklah dengan izin di United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Dalam mempertahankan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara, kerajaan Malaysia harus mengambil sikap berhati-hati dan mengelakkan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan atau dengan izin escalation dan mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini berlaku di dalam kawasan perairan negara. Kehadiran dan jumlah kapal perang di satu-satu kawasan maritim seperti di Laut Cina Selatan juga berpotensi meningkatkan ketegangan dan boleh mengancam keamanan, keselamatan dan kestabilan. Dalam hal ini, kerajaan mengambil pendirian bahawa semua negara perlu mengurangkan kehadiran kapal perang mereka di Laut Cina Selatan. Pendirian negara ini juga disuarakan di platform-platform serantau dan antarabangsa. Kerajaan telah mengambil pendekatan diplomasi dengan negara-negara yang berkaitan di mana Malaysia menegaskan bahawa Laut Cina Selatan mesti kekal menjadi laluan perdagangan dan perairan yang aman. Bagi memastikan keamanan, kestabilan dan mengelakkan ketegangan di Laut Cina Selatan, negara-negara ASEAN dan China telah menandatangani deklarasi tata laku pihak-pihak berkepentingan di Laut Cina Selatan atau dengan izin The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC pada 4 November 2002. Melalui DOC tersebut, negara-negara ASEAN dan China bertekad untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk pembangunan kapasiti keupayaan dan membina kesaling percayaan atau dengan izin confidence building serta menangani sebarang perbezaan secara aman. Negara-negara ASEAN dan China juga sedang merunding kod tata laku di Laut Cina Selatan atau dengan izin The Code of Conduct in the South China Sea atau COC. COC ini dilihat sebagai satu usaha untuk memastikan pihak-pihak di Laut Cina Selatan mengelakkan konflik antara satu sama lain. Jadi dengan ringkasnya, Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam melaksanakan rundingan COC tersebut, Malaysia akan sentiasa memastikan bahawa Code of Conduct yang akan dimuktamadkan kelak akan dan menjadi berkesan dalam memastikan kedaulatan dan hak kedaulatan negara kita terus kekal terpelihara. Terima kasih.